أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه وواله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Nazir dan seterusnya pengurusi lembaga masjid dan barisan saf kepimpinannya, Pembuat syarak, Datuk-datuk adat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan melihat mukadimah saya tadi, saya membaca dengan 3 ayat daripada Suratul Baqarah, iaitu peristiwa pertukaran kiblat yang berlaku pada bulan Sya'ban. Kemudian diikuti dengan surah Al-Ahzab, perintah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang dikaitkan dengan perintah berpuasa. Mengapa saya letakkan 3 ayat ini sebagai mukadimah saya pada pagi ini? Tuan-tuan, sebelumnya turunnya ayat berkaitan dengan perintah berpuasa. Perintah berpuasa ini diturunkan selepas daripada hijrah, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Sementara perintah solat diturunkan sebelum daripada hijrah, iaitu di Mekah, iaitu Isra wal Mi'raj. Jadi kenalah tuan-tuan, nama masjid kita Al-Hasanah. Ada Masjidil Haram, ada Masjidun Nabawi, ya. Mana Masjidil Haram ni kan? Depan ke belakang? Kat kawasan masjid mana? Kawasan Masjidil Haram ni? Belakang kan? Tuan-tuan ya. Kalau kita perhatikan, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi solat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Allah perintahkan Nabi solat di Masjidil Aqsa. Mengapa Allah suruh Nabi menghadap Masjidil Aqsa, sedangkan kiblat sejak zaman Nabi Allah Adam lagi ialah Masjidil Haram? Kerana tuan-tuan, di Madinah majoritinya orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh, memegang ekonomi adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di mana orang Yahudi ini, mereka begitu ta'assub dan fanatik kepada Masjidil Aqsa. Kerana apa? Kerana rasul-rasul mereka banyak datang daripada sana, dipanggil Bani Israel. Semua orang tahu, tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim ada 2 isteri. Isteri pertamanya Siti Sarah, isteri keduanya Siti Hajar. Daripada Siti Sarah lahirnya keturunan Bani Israel. Rasul-rasul yang diberikan suhuf, Nabi Allah Ibrahim diberikan suhuf, tuan-tuan. Suhuf diturunkan pada bulan Ramadan, iaitu pada awal Ramadan. Taurat diturunkan pertengahan Ramadan. Zabur
diturunkan sepertiga daripada bulan Ramadan. Injil diturunkan pada penghujung bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Bermakna Ramadan ni jadi hebat bukan namanya Ramadan, kerana bulan ini diturunkan Al-Quran. Setiap yang Quran turun pada bulan itu, maka bulan itu akan jadi hebat. Makkah jadi hebat sebab Al-Quran diturunkan di Makkah ayat sebelum daripada hijrah. Maka pahala di Makkah 100,000. Madinah jadi hebat kerana Al-Quran diturunkan di Madinah. Dipanggil ayat Madaniyah, ayat yang turun selepas daripada hijrah. Maknanya dua bandar ni jadi hebat kerana wahyu Al-Quran diturunkan di situ. Setiap orang yang berada pada bulan diturunkan Al-Quran, dia akan jadi hebat. Malaikat Jibril, dia jadi hebat daripada berbanding malaikat-malaikat yang lain. Kerana tuan-tuan, kerana dia yang membawa Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak malaikat lain, yang paling hebat, yang paling mulia ialah malaikat Jibril. Banyak rasul yang paling hebat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Sebab Al-Quran ni melengkapkan Taurat, Zabur dan Injil serta suhuf-suhuf. Kita jadi hebat, kita dipilih menjadi hebat kalau kita dapat masuk pada bulan Ramadan. Rasa hebat tak tuan-tuan sekarang ni? Rasa hebat. Sebab itu tadi doa yang saya baca tuan-tuan, doa yang dibaca oleh Sudais setiap kali Ramadan, dia akan baca doa ni bermula pada bulan Sya'ban. Ya, doa ni, ya Allah, nampakkan aku bulan Ramadan, bulan yang bawa rahmat. Gembiranya aku berada pada bulan bonus ni. Kita buka YouTube, cuba tengok Sudais baca kunut dia tu. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. Doa ni Nabi baca tuan-tuan bermula daripada 10 Sya'ban sampai akhir Ramadan. Tuan-tuan, jangan lupa doa ni diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebutnya tuan-tuan, daripada Siti Sarah ni, keturunan dia ada Ishak. Lepas Ishak, Yakub. Lepas Yakub, Yusuf. Lepas Yusuf, Ayub. Lepas Ayub, so menyanyi tuan-tuan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, lagi Ibrahim, lagi Ishak, Yakub. So nyanyi dapat tuan-tuan. Makna keturunan daripada Siti Sarah ni tuan, daripada Ishak sampai Nabi Isa. Maka keturunan dipanggil Bani Israel. Sebab itu Bani Israel diberikan suhuf, diberikan Taurat, berikan Zabur, berikan Injil. Sebab itu Nabi Allah kata, ya Muhammad, kamu dekat Madinah, hadaplah diri kamu ke Masjidil Aqsa. Masjidnya ada Masjid Aqsa je, ada. Cici Al-Aqsa ada tak? Tak ada. Paling dia buat tambah sebelah je, Al-Aqsa pula. Kubah dia ke kan? Sebab 3 masjid. Jadi tuan-tuan, ketika Nabi Masjid Al-Aqsa selama 16 bulan. 16 bulan ni. Tapi sifat manusia ni ada rasa rindu dia. Nabi kata, ya Allah, aku rindu lama tak tengok Kaabah, lama tak nampak Kaabah. Rindu Nabi. Dan Nabi nak semayang, dia pandang ke langit. Ini ayat dia. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi pandang ke langit, ya Allah, aku rindu ya Allah. Aku rindu ya Allah kepada Kaabah. Ketika rakaat yang pertama, sujud yang kedua, Allah perintahkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri kamu ke Masjidil Haram. Nabi naik daripada sujud dia, berpusing 360 darjah. Maka tempat Nabi solat tadi dipanggil Zulqiblatain, yang empunya 2 kiblat. Pernah pergi Madinah tak? Tulis sejarah Masjid Qiblatain. Dia berlaku pada bulan Syaban. Ingat Syaban, ingat pertukaran kiblat. Orang Melaka ingat Syaban, ingat apa? Baca Yasin 3 kali. Betul tak? Betul tak? Jangan tak mengaku. Saya orang Rim. Saya tahu tu. Bulan Syaban ialah pertukaran kiblat. Saya tak kata salah baca Yasin tuan-tuan. Tapi nak ambil cerita sebenarnya. Selain daripada nisfu Syaban, tetapi bulan Syaban dikaitkan dengan pertukaran kiblat. Baik. Tuan-tuan boleh bayang tak Nabi tengah semayang, dia berpusing tuan-tuan, agak-agak makmum belakang tu macam mana tuan-tuan? Makmum yang belakang tu macam mana? Ada orang muda tak? Minta 3 orang muda. Siapa orang muda sini? Orang muda macam orang muda. Dia tunjuk demo sikit tuan-tuan. Tutup, kalau tidak dia Mekah manyang tak faham je. Cerita je kan. Okey. Soalan lagi. Orang muda lah. Masih. Macam ni. Mana mikrofon ni? Masih. Tuan-tuan depan sikit. Tuan-tuan, ketika Nabi semayang suatu asar tu, Nabi pandang ke qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi solat, dia pandang ke langit. Syekh, pandang langit Syekh. Ni contoh Nabi, ni contoh, bukan Nabi, contoh tuan-tuan. Belakang sikit. Pandang langit Syekh. Buat muka sedih sikit. Kira sekot. Tu Nabi sedih. So, belum semayang lagi, belum. Nabi pun angkat takbir waktu asar, Allahu Akbar. Angkat takbir Syekh. Rukuk, Allah, makmum kena ikut. Yang untuk imam Syekh. Allahu Akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turun ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Naik Syekh. Allahu Akbar. Nabi berpusing 360 darjah pusing. Siapa imam, siapa makmum? Makmum dengan lawan, kena pusing juga. Imam jalan ke depan selangkah. Jalan ke depan lagi selangkah. Jalan depan lagi selangkah. Lagi depan Syekh. Lagi depan. Tuan-tuan. Itulah peristiwa pertukaran kiblat. Okey, terima kasih Syekh. Peristiwa ni tuan-tuan, dia berlaku pada bulan Syaban. Sebab tu tuan pergi umrah kan? Kan dia cerita lambaskan, ya ibu-ibu, ini masjid Qiblatain. Kita tidak berhenti, masa enggak ada. Sejarah tu. Pernah tak orang tanya, macam mana makmum kat belakang tu? Ini peristiwa dia. Baik. Kemudian pada bulan Syaban juga, turunnya ayat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah berselawat ke atas Nabi. Sebab itu tuan-tuan, Imam Ibn Hajar mengatakan Sya'ban bulan
berselawat. Kerana apa? Perintah berselawat turun pada bulan Sya'ban. Saya nak tanya orang Melaka, tuan-tuan buat bulan selawat bila? Ni YB kena betul masuk dalam dia orang negeri je. Kena tukar tuan-tuan. Bukan senang nak betulkan benda yang dah biasa buat. Orang kita tuan-tuan, ya hanana kan. Bulan mana? Bulan Maulid. Sebenarnya bulan Sya'ban ialah bulan perintah berselawat. Surah Al-Ahzab ni turun pada bulan Sya'ban. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dari sisi mazhab Syafi'i, dia kata Sya'ban bulan berselawat. Jadi tuan-tuan nak buat bulan selawat bulan lain pun tak ada masalah. Tetapi yang nak makmurkan bulan Sya'ban ni dengan bulan berselawat. Selawat yang paling afdal sekali ialah selawat Ibrahimiyah. Saya ulang balik tuan-tuan. Selawat yang paling afdal sekali ialah selawat Ibrahimiyah. Sebab dipanggil maksur, sumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang lain tuan-tuan, ghaira maksur, sumber daripada sahabat, sumber daripada tabi'in, sumber daripada salafus salih, sumber daripada ulama. Selawat Ibrahimiyah. Tahu tak Ibrahimiyah? Dalam ayat akhir tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala lagi wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka hamidum majid. Itu selawat yang paling afdal. Pahala paling banyak itulah tuan-tuan. Selawat lain tu boleh, tetapi ghairu maksur, pahala kurang sikit. Contohnya, selawat dicipta oleh sahabat. Tala'al badru alaina, daripada sahabat. Lagi selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ghaira maksur, sumber daripada salafus salih. Selawat tafrijiyah, selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, sumber daripada ulama yang buat. Lagi selawat apa lagi tuan? Selawat Imam Syafi'i yang kita baca sebelum baca Yasin tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, kan? Itu selawat Imam Syafi'i ghairu maksur. Lagi selawat berzanja. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Selawat dicipta oleh mufti daripada Madinah yang bernama Abu Ja'far Al-Barzanja ghairu maksur. Lagi selawat Fatih ghairu maksur. Lagi selawat orang Melayu apa dia? Orang Melayu ada selawat tak Syekh? Ada marhaban. Itu selawat Melayu. Orang Nusantara ghairu maksur. Saya kata bukan salah. Nak sebutnya yang afdal apa dia? Ibrahimiyah. Tuan-tuan nak pahala banyak ke pahala sikit? Pahala banyak, ambillah Ibrahimiyah tuan-tuan. Saya tak kata salah kita ambil yang afdal. Baik, kemudian selepas tuan-tuan pada 10 hari bulan Sya'ban turunnya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang difardukan orang yang lebih dahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nabi tuan-tuan, bila turun saja ayat ini, Nabi terus membaca doa ni bermula daripada bulan Sya'ban. Ini doa yang baca oleh Nabi. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam والسلامة والإسلام ربي وربك الله. Ini hadis daripada Abu Daud. Statusnya ialah Hasan Sahih. Hadis daripada Muslim. Doa dibaca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Tuan-tuan, hadis ni hadis At-Tirmizi. Bila sebut hadis ni tuan-tuan, benda daripada Nabi. Kalau tuan-tuan buat, falahu ajru mi'ati syahid, dia dapat pahala 100 pahala orang mati syahid. Mati syahid ni tuan, shortcut nak masuk syurga. Tuan-tuan perhati bulan Ramadan, Sudash mesti baca dalam kunut dia kan, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Dan sekali, Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman. Cuba tengok tuan-tuan, kesempatan tahun ni kita upgrade tarawih kita. Boleh slow ya, boleh. Orang Sungai Rambai menjadi permulaan. Tapi saya dah buat dah Masjid Bukit Baru. InsyaAllah bulan Ramadan saya ada qiyam kat sana. Tuan-tuan, mana kita nak hidupkan benda sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ya, ni kita tak habis-habis sejak dulu, tuan-tuan. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi wa sallallahu alaihi. Tuan-tuan, ini peluang. Peluang ni hanya datang bulan Ramadan. Kita upgrade kita punya ibadah. Boleh? Slow yang lelaki boleh. Okey, kemudian tuan-tuan, Nabi kata betul. Ketika Nabi SAW dia naik atas mimbar. Sini lah, atas mimbar. Tiba-tiba sahabat tengok Nabi sebut amin, amin, amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mengapa kau sebut amin? Kata Nabi, tadi Jibril baca doa. Jibril baca doa, aku mengaminkan. Perkenankan ya Allah, mustajabkan doaku ya Allah. Nabi minta, apa kata Jibril? Jibril kata, ada orang yang tidak mendapat rahmat daripada Allah apabila datang bulan Ramadan. Dosanya tidak terhapus. Datangnya bulan Ramadan, dia tak mengambil peluang untuk mengutip pahala. Datang bulan Ramadan, dia tidak mengaut sebanyak mungkin pahala-pahala. Allah tidak akan memandang wajah orang ini, kata Jibril. Nabi sebut amin. Allahu Akbar. Sebab apa tuan? Sebab apa Nabi sebut amin? Sebab tuan-tuan, Allah, Nabi kata, Allah sangat tahu manusia ni lemah. Al-insan la yakhlu al-khata' wal nisyan. Manusia tak sunyi daripada buat silap. Allah sangat tahu hamba dia. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu buat dosa. Allah sangat tahu
manusia akan lalai bermula daripada Rejab sampailah akhir Syakban. Allah sangat tahu. Jadi Allah tuan-tuan, dia nak kita masuk syurga juga. Kalau mengharapkan pahala yang ada pada kita ni tuan-tuan, maka tak ada harapan tuan-tuan untuk kita masuk ke syurga. Kalau kita harapkan pahala yang ada pada kita ni, tak ada harapan. Dalam satu hadis menyebut, tuan-tuan, hadis ni, kullu amal ibnu Adam yudha'af al-hasanatu asyru. Semua amal anak Adam itu dilipat gandakan kebaikan 10 kali. Tuan-tuan, amal ibadah kita, Allah bagi 1 dapat 10. Perasan tuan, orang puasa 6. Perasan tak? Kan dia kata barang siapa berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, pahala seperti setahun. Cuba tuan-tuan kalikan puasa Ramadan 30 hari kali 10. Berapa? Tuan-tuan lulus matematik kan? 30 kali dengan 10 berapa? 300. Kan? 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10? 60. 30 kali 10, 6. Jadi 10 sekali berapa? 360. Kan Nabi kata barang siapa berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, pahala seperti pahala setahun. Pahala setahun 360. Nah, hadis kedua kata bahawasanya dilipatkan ganda pahala 700 kali ganda bulan Sya'ban dan bulan bulan Sya'ban dan bulan Rejab. Kemudian Allah bagi lipat ganda pahala pada bulan Ramadan jadi 1000. Illa saum fa innahu li, kecuali puasa. Maka puasa itu wa ana ajzi bih, aku yang akan berikan pahala dia. Tuan-tuan, saya nak ringkaskan. Pahala kita bulan lain untuk diri kita. Pahala untuk bulan Ramadan Allah bagi. Allah bagi saya. Boleh faham tak? Tak faham lagi, saya urai lagi. Dalam hadis sebut, kullu amal ibnu Adam kafarah. Setiap amal anak Adam itu adalah kafarah. Amal kafarah, penyucian, penghapusan dosa. Saya ambil contoh. Orang yang bersetubuh dalam bulan Ramadan dengan isteri dia kena bayar kafarah, betul? Apa kafarah dia? Berpuasa 3 bulan. Laki ke perempuan? Oh, cepat perempuan jawab tadi. Perempuan tak kena, yang kena laki saja, tuan-tuan. 3 bulan. Tuan-tuan, pahala berpuasa tadi dapat pahala tak? 3 bulan dapat pahala tak? Dapat. Maknanya Allah nak bagi kita pahala juga, tuan-tuan. Allah nak hapuskan dosa kita dengan kita tutup dengan pahala. Itu dikatakan kullu amal ibnu Adam kafarah. Okey, saya bagi mudah lagi. Tuan-tuan, orang yang melanggar larangan ihram, dia cabut rambut. Dia niat ihram, dia cabut rambut. Dia kena bayar dam tak? Kena. 1 helai berapa rial? 5 rial. 2 helai? 10 rial. Berturut-turut 60 rial. Dapat dosa, dapat pahala? Melanggar larangan ihram sengaja berdosa. Tak sengaja tak dosa, tapi kena bayar dam. Berdosa kena bayar dam, tak dosa juga kena bayar dam. Apa maksud dam? Dam tu bukan denda, tuan-tuan. Jangan salah faham. Allah nak beri juga kita pahala. Sebab pahala di tanah haram ni 100,000. Cuba kalikan, tuan-tuan. Pahala tanah haram 5 rial kali 100,000. Berapa banyak? Oh, maknanya Allah bagi kita pahala full juga. Kamu bayar dam, maka pahala tadi menutup dosa kita.
tersebut kullu amal ibnu Adam kafar. Tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sesungguhnya di hari kiamat besok ada orang tanda-tanda ahli neraka. Orang itu menerima amal di tangan kiri dia. Yang kedua, dia terima amal daripada belakang dia. Tanda-tanda ahli neraka yang ketiga, orang yang muflis, orang yang bankrupt. Tengok dalam buku catatan, puasa solat ada, zakat ada, sedekah ada, hormat orang tua ada, selawat Nabi ada. Tu dia kata kullu amal ibnu Adam lahu. Amal anak Adam itu untuk diri dia ni. Tuan-tuan. Kullu amal ibnu Adam, ujung sekali itu, lahu, untuk diri dia. Illa saumu, kecuali berpuasa. Maknanya tuan-tuan rasalah, orang yang dikatakan pahala dia tak ada, yang bankrupt siapa dia? Orang yang menzalimi sesama manusia. Contoh, orang yang ribah. Apa ribah? Menyebut keaiban seseorang walaupun benar sekalipun. Dalam Islam tuan-tuan, nak nyebut aib orang hanya dalam mahkamah. Luar dah tak boleh. Kita boleh sebut aib orang dalam mahkamah untuk menegakkan keadilan. Sebab itu bergaduh rumah tangga laki bini dalam mahkamah, luar mahkamah, habis dah. Tuan-tuan cerita, wartawan tanya pun, ini ialah hak kami, tak perlu cerita. Tuan-tuan. Sebab bila orang bercerita, jadi ribah. Menyebut aib seseorang walaupun benar sekalipun. Dalam Islam, dibenarkan menyebut aib seseorang kalau dia pasti, bukan persepsi. Pasti. Pasti ni maknanya, mahkamah dah jatuh hukuman, kamu jangan jadi macam orang tu. Tengok dia ambil duit orang, tengok Tuhan tunjuk dekat dunia lagi. Boleh. Kau jangan jadi macam anak mak angah kau tu. Malam keluar, kan dah mengandung tu. Boleh. Sebab pasti. Kalau tak pasti, persepsi, tak boleh. Dia tuan-tuan apa yang jadi? Allah ni tuan-tuan, dia sayang dekat kita. Tuan-tuan, pahala yang kita ada, bagi dekat dia. Orang yang memfitnah orang, orang yang mengumpat seseorang, maka pahalanya akan tutup dosa dia, maka pahala diberikan pada orang itu. Tuan-tuan rasa agak-agak pahala kita ada lagi kan? Dah diam dah. Saya nak tanya dekat belakang tu, pernah tak mengumpat? Jangan tak mengaku, pernah tak mengumpat? Pernah. Pernah tak mengata orang? Pernah. Agak-agak pahala ada lagi? Ya. Hari tu masa mengempin, berapa banyak tu kata orang? Habis tak pahala Syekh? Ya. Nak sekata boleh, tapi kena pasti, bukan persepsi. Tuan-tuan, Allah, itu masih pilihan raya Melaka. Ya Allah Tuhan, sakit enggak telinga ni. Saya belum tak balik. Dira panggil saya, Ustaz, balik Ustaz, tolonglah Bazul, tolong baliklah, support saya. Saya kata semua orang panggil, susah saya nak datang. Dah terderi, orang panggil, itu orang panggil, itu orang panggil. Macam mana tuan? Dah lama tak balik, saya pergi Mekah. Selamat diri kan. Sebab tuan-tuan, kita nak bagi pahala, kita dah pahala tak banyak. Tuan-tuan rasa ada tak lagi pahala? Dah diam dah. Apa Nabi kata? Illa sauma, kecuali puasa. Tuan-tuan, pahala bulan Ramadan ni, pahala bulan Ramadan ni tuan, dia adalah fixed deposit kita. Pahala bulan Ramadan ni dia tak akan bagi ke orang. Dia adalah simpanan tetap kita. Saya dah umur 57 tahun. Saya ingat 57 ni sebab itu masa PKP saya dapat APF, tuan-tuan. Kan? Masa itulah APF keluar, tuan-tuan. Kebetulan.
Saya ada kira-kira tuan-tuan, saya punya puasa baru dalam baru 50 bulan. 50 bulan. Tolak balik lah. 50 bulan. Itu rasa-rasanya pahala yang ada tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan. Yang lain agak-agak ada tak? Entahlah ustaz, entah ada tak tidak. Baru ni satu pensyarah komplain B40. Pasal apa? Siapa mak engkau? Mak dah tak ada. Bapak engkau kerja tak? Bapak tak kerja. Kakak kau ada? Engkau ambil gelang kakak kau tu, beli komputer. Kan? Cerita 3 minit, tonton terus komen. Islam kata apa? In ja'akum fasikun binaba'in fatabai. Suruh semak, kena tengok video tu penuh. Jangan ambil 3 minit tu. Kena tengok yang apa? Penuh. Lepas tu tuan-tuan komplain, pergi minta maaf dengan pensyarah tu. Kalau tak minta maaf, habis pahala kita bagi dekat dia. Kullu amal ibnu Adam kafarah illa as-sawma, kecuali puasa. Tuan-tuan, sebab itulah yang Nabi kata amin tadi. Berkenankanlah ada orang tak nak ambil peluang bulan Ramadan nak kutip pahala. Inilah bulan yang tuan kita nak kutip pahala sebanyak mungkin. Di antara pahala yang besar dalam bulan Ramadan apa dia? Memberi makan orang berbuka puasa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, maka dapat pahala seperti pahala orang berpuasa. Pahala dia tak hilang tuan-tuan. Kita dapat lagi pahala. Tuan-tuan, kalau pahala kali dengan 1000, bulan Ramadan ni 1000. Kalau dia berpuasa dekat Mekah, kali dengan 1000, kali dengan 100,000. Kalau dia berpuasa dekat Madinah, kali dengan 1000, kali dengan 1000. Berapa banyak pahala dia? Memberi makan orang berbuka puasa. Sebab itu kampung saya tuan-tuan, orang rimau. Saya kecil dulu, mak kata, Zul, engkau hantar kuih rumah mak ngah kau tu, bawa ke Indonesia, kau bagi rumah mak lang kau tu, pergi rumah Kak Putih, pergi rumah Kak Enon, hantar kuih kan. So apa? Nak cari kelebihan memberi makan orang berbuka puasa. Itu cara orang dulu lah. Orang tak ada duit, cara dulu macam tu lah. Dia pun dah bagi, Alhamdulillah. Tak balik-balik pinggan. Dah hilang lah. Mak. Lain kali kalau mak rasa nak bagi pinggan plastik lah. Entahlah, itu pinggan lawa dapat pinggan buruk lagi. Dan antaranya memberi makan. Jadi perempuan, peluang dia apa tuan? Ini bulan Ramadan. Pahala yang safe, yang selamat, fixed deposit, simpanan tetap, hanya pahala bulan Ramadan ni. Allah bagi peluang. Nabi kata, kalau Nabi kata, ada orang masuk bulan Ramadan, dosa tidak terampun. Ada orang masuk bulan Ramadan, pahala macam tu je. Dia tak ambil peluang. Nabi kata, amin. Orang ni tak sedar dia untung. Memang pahala engkau tak ada harapan nak masuk syurga. Bagi peluang bulan Ramadan, bulan bonus, kamu tidak ambil peluang ni. Kamu orang. Jadi bermula hari ni perempuan, buatlah amal banyak bulan. Antaranya memberi makan orang berbuka puasa. Bukan mori Mori jatuh nombor 3 tuan. Berbuka puasa. Saya ulang balik. Berbuka puasa. Sini bazar Ramadan kat mana je? Sekarang jumpa jual nasi lemak tu. Dek, akak beli 50 nasi lemak berapa ringgit? RM3. 50 kali 3 ni berapa? Kan kau bagilah orang untuk buka puasa. Betul? Ni air ni. Air. Beli air jagung, bagi kat 30 orang ni. Berapa ringgit ni dek? RM2. Sebab itu bulan Ramadan wakil rakyat tu menderma saja dia tu. Sana sini kulu pilih kan. Sebab apa? Dia nakkan pahala tu. Pahala yang confirm safe. Dia sangat selamat berbanding pada amalan lain. Ini janji Nabi tuan. Illa saumu, kecuali puasa. Lagi. Yang kedua, iaitu hidupkan
hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbuka dengan apa tuan-tuan? Kurma. Kurma daging ke kurma ayam? Dalam hadis Nabi sebut rutab, dia tak sebut tamar. Dia sebut rutab. Ya, tuan-tuan kena faham. Buat tamar ada 3 nama. Kalau dia masak yang lembut-lembut tu dia panggil rutab. Kalau dia kering dipanggil tamar. Yang kedut-kedut tu tamar. Kalau dia muda, yang hijau-hijau kuning-kuning tu dipanggil malak. Seulang balik, kalau yang masak dipanggil apa? Rutab. Kalau yang kering dipanggil tamar. Kalau yang muda dipanggil malak. Yang muda dipanggil malak. Yang kering dipanggil, yang masak dipanggil rutab. Yang muda dipanggil malak. Betul-betul. Yang kita beli buah kurma yang buah batu, bukan tak? Kan? Itu dipanggil malak. Nabi berbuka dengan apa doa Nabi ketika berbuka? Cuba baca sikit. Dah berapa hari dah buka tu, tak ingat lagi doa ni. Apa doa berbuka puasa? Yang tu hadis tu dhaif tuan-tuan, yang sahih. Dia dhaif pun tak ada masalah, boleh baca ya. Sebab selagi doa tu baik, selagi tu dia boleh baca. Tapi kita nak cari pahala banyak, kita baca doa yang sahih. Hadis ni sahih tuan-tuan. Ini doa berbuka puasa. Zahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa tabatal ajru insya'allah. Zahabal dhama'u, ikut. Wa batallatil 'uruqu wa tabatal ajru insya'allah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah. Pahala yang telah ditetapkan, pahala telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi orang muda-muda kita ni nak dapatkan doa saya ni, pergi dekat YouTube saya, type nama saya Zulkarnain Hamzah Official, DZUL official, ada doa ni. Contoh type, lepas tu share, bagi kat orang. Saya pun nak cari pahala juga kan? Bagi dekat orang. Bukan share saja, jangan lupa like. Like sekali. Dah like, lepas tu apa? Subscribe. Tuan-tuan, hari tu masa PKP kan, saya tak nak buat apa tu. Saya buat macam-macam lah. YouTube. Buat YouTube. Yalah tuan-tuan, 2 tahun korek tebing. Faham tak? 2 tahun tarah bukit. Tuan-tuan, duit masuk tak ada, duit keluar. Sebulan kena ada 7,000. Anak lagi universiti apa semua, korek duit tebing. Pening macam mana duit asyik keluar, masuk tak ada. Kan? FPF pula keluar, korek lagi, korek. Nak runtuh dah bukit tuan-tuan 2 tahun. Terfikir, rupa-rupanya bila lapar ni kreatif tuan, saya buat YouTube. Alhamdulillah dapatlah setiap bulan 3,000, 4,000. Tapi dengan subscribe perempuan lah. Tak subscribe tu balahum tak dapat tuan-tuan. Tuan-tuan kena subscribe tu. Okey, ni doa dia. Tuan-tuan, ikut tuan. Zahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insya'allah. Tuan-tuan balikkan buat, terkejut laki kita je. Mana suami dia tak datang, kamu buka zahabaz zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insya'allah. Suami mandang, lain pula doa bini aku tu. Doa apa tu? Inilah doa hadis yang sahih bang, daripada Abu Daud. Statusnya adalah hasan dan upgrade. Saya pun nak salahkan tuan-tuan pun tak boleh. Yang mempopularkan Allahumma lakasum tu saya lah tuan-tuan, kat TV. Kat TV Astro Oasis masa saya buat lagu tuan.
Allah Malakasum tu dekat TV Astro Oasis tu, saya Datuk Masyita, Wan Suhbani Leman, Ustaz Syukri sama Ustaz Datuk Zawawi kan. Kami popular kan di Astro Oasis tu. Tapi tuan-tuan ikut. Tak apalah, do'if pun do'if, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi kali ini kita dah semakin berusia, hari berbaki dah semakin dekat. Puan-puan, hari berbaki jauh lagi ke dekat? Dekat dah. Siapa sambut hari jadi dia, bermakna semakin dekat dia nak pergi. Jangan seronok sangat tiup lilin. Bila tiup bermakna padam. Bila padam masuk apa tu? Sebab kita dah tentukan bila umur kita. Kan? Bukan soal salah Nak ceritanya bila sambut hari jadi ni, ingat hari berbaki semakin. Okey. Tuan-tuan, apa lagi amalan bulan Ramadan Nabi? Tuan-tuan, dia berbuka, kemudian lepas berbuka, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mandi. Nabi mandi. So dia solat Isya dalam keadaan segar. Nampak tak? Macam mana nak mandi ustaz? Dah pergi masjid maghrib nak mandi mana? Pandai-pandai lah tuan-tuan cari sini. Nak dapatkan pahala 100 pahala orang mati syahid. Sebelum ni mandi tak lepas maghrib. Mandi 2-3 orang ni lain. Tu pergi masjid bau masak kari. Tuan-tuan, saya ulang balik. Berbuka puasa tuan-tuan, jangan makan petai. Dia makan petai jeruk lah tu. Dah lah baca berangin angin. Kawan sebelah kata, ya Allah, petai macam kadang-kadang sahur makan petai tak? Ni berbuka makan petai tuan-tuan. Kemudian satu lagi masjid, jangan bawa petai ke masjid. Nabi larang bawa benda bau ke masjid. Ni ustaz, malam ni ada buka ustaz, kita buat sambal petai ikan bilis. Ya Allah, benda berbau jangan bawa makro tuan-tuan. Baik, kemudian tuan-tuan, apa lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menghidupkan qiyam Ramadan. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa menghidupkan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan makna tarawih. Tuan-tuan, tarawih ni dijenamakan oleh Sayyidina Umar. Zaman Nabi tak ada tarawih, dipanggil qiyam Ramadan. Sayyidina Umar tukar nama baru, dipanggil tarawih, berehat-rehat. Zaman Nabi, man qama Ramadana imanan. Sesiapa menghidupkan qiyam Ramadan, iaitu tarawih. Imanan, dia buat kerana mengharapkan pahala. Wahtisaban, sungguh-sungguh. Bila sebut sungguh-sungguh, dalam hadis yang lain menyebut hatta yansarif. Orang yang solat tarawih witir bersama dengan imam, pahalanya pahala sepanjang malam. Allahu Akbar. So 8 jangan lagi. Apa dia bagi alasan? Nak buat malam karang tahajud. Itu memang menipu. Nabi witir sebelum tidur. Tuan-tuan. Nabi takut tak bangun malam karang. Sebab witir sudah muakkad, nak dituntut. Saya ulang balik. Witir bersama imam, pahala sepanjang malam. Gunakan ruang ini tuan-tuan. Ramadan ni cari pahala sebanyak mungkin, sebab pahala bulan Ramadan yang selamat. Fixed deposit. Dia adalah simpanan tetap kita. Jadi tuan-tuan, tapi kita tengok masjidnya semakin hujung, semakin saf ke depan. Faham tak? Semakin tak ada orang. Mana orang dah lupa dah tentang kelebihan Ramadan. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, insya-Allah saya akan pergi Mekah pada 4 di bulan ni. Saya bawa. Kali ni banyak orang politik begitu. Rupanya orang politik raya Mekah.
Mana banyak orang pergi dengan saya ni, saya ingat saya ada orang politik ada 12 orang. Saya ada 14 bas untuk 28 bulan ni ada Datuk Kadar kat sana kan. Tuan-tuan, sebab apa? Nak mencari pahala 100,000. Allahu Akbar. Maka 1,000 saya. Ini Sungai Gambai dapat 1,000. Kalau duduk kat rumah dapat 27. Dapat 10 kan. Pergi masjid dapat 27. Bulan Ramadan dapat 1,000. Kemudian witir bersama imam, pahala sepanjang malam. Sebab itu tuan, dalam bulan Ramadan juga kita disuruh memanjangkan pada waktu qiyam. Sebab itu imam tarawih dia akan baca panjang-panjang. Sebab itu sembahyang tarawih boleh duduk, tak ada masalah. Sebab dia sunat. Dah kita orang lama lutut dah sakit, geris dah tak ada. Duduk. Tapi dah tahu duduk atas kursi, duduklah tepi. Jangan tengah-tengah dunia macam pemain suri di depan tu. Dia ada adab dia kan, duduk tepi kan. Ya. Suruh panjang-panjang. Sebab tu tuan perasan tak dekat Mekah Dekat Mekah tuan-tuan, kalau imam dia, kalau rakaat kedua, 4, 6, 8 tu, biasanya imam baca lagu Bayati. Pasal tak? Syekh Mahir kan? Dia baca lagu Bayati. Sebab lagu mula-mula. Mula-mula kan slow sikit. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nampak tak? Dia guna lagu Bayati. Masuk 8 dan masuk 10 dia tukar pula lagu Nahwan. Kenapa tak lagu Nahwan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu apa tu? Lagu Nahwan. Nahwan. Sebab dia punya mak dia orang Indonesia. Mak imam tu orang Indonesia. Orang Indonesia kan, orang Melayu kan suka lagu-lagu lembut. Kan? Orang Melaka kan suka belai-belai. Orang Melayu belai kan. Lagu semua lembut. Bukan sekali ku lapaskan kebimbangan. Lagu Nahwan kan? Dia ambil lagu Nahwan kan? Sebab tu pandai dia. Dia kata tengah bagi lagu Nahwan. Bila dah hujung, orang dah penat, dia hantar lagu Ros. Siapa tuan? Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Slow tegak balik. Allah. Itu bijaksana. Nak bagi makmum terus konsisten. Kita tuan-tuan pada habis mula lagu tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Sebab dia belajar tajwid, ustaz kata huruf dad tu Nabi seorang sebut betul. So Nabi kata masukkan lidah ke geraham kiri. Dia pun carilah geraham dia. Geraham dah tak ada, tak payah cari dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan mula pada malam ni bagi imam muda ni tukar-tukar lagu. Mula Bayati, lepas tu Husaini, lepas tu Jaharkah, kemudian lagu Nahwan kan. Buat Jaharkah kan? Jaharkah tu lagu Jaharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu Jarkah, tuan-tuan. Sebab orang Melayu memang suka lagu dia Dayu, kan? Sesuai lah, tuan-tuan. Sebab tu bulan ni lah, tuan-tuan, untuk kita tarawih. Berapa rakaat? Allahu Akbar. Ustaz, la yukallifullah, Ustaz. Allah tidak berarti seorang kadar kemampuan yang ada pada dia. Kami ni mampu 8 aja. Tak ada masalah, buat 8. Tapi balut setengah juzuk. Saya tuan setiap malam, saya jadi imam kan. Saya baca setengah juzuk. Tapi saya baca laju lah. Habis sama, pukul 10 juga. Tapi saya baca semua 2-2 rakaat. Buat macam Sudais, 2-2 rakaat lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Semua 2. Kecuali mak lazim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir Waduh. Boleh kan? Boleh je. Kalau tak ingat, letak Quran depan. Kalau mata tak pernah terang, lagi besar Quran. Kalau tak terang lagi, pasang slide. Bagi imam tu, pegang remote. Tap. Oh, saya sekarang dah moden dah, kan. Saya tu teranglah, saya bawa orang umrah, tuan-tuan, tak bawa ada buku ni. Tengok buku ni. Kan buku umrah tu kan. Tak bawa dah, tuan. Kita dah moden, suruh pakai telefon je. Saya hantar telefon, cik, makcik ikut saya umrah macam tu je. Tangan macam tu je. Oh. Letak kat telinga. Dah ada situ. Allahumma inna a'udzubika. Macam tu je. Ini dia bawa style lama, bawa buku Allahumma inna. Langgar dia Bangladesh, pak, cari mana pula ayat tu. Zaman dah moden. Saya pakai device kan. Sekarang saya pakai device pula. Semua pakai kat telinga, dengar. Tinggal 20 meter pun boleh dengar suara lagi. Nah, pejabat saya jauh. Pejabat saya dekat ni. Tuan-tuan, dekat Akro. Tuan pergi dekat MITC. Depan Maidin tu ada Raiha Travel kan. Cawangan Melaka lah. Tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan. Apa dia? Ramadan, tuan-tuan, bulan kita nak melatih diri untuk qiyam. Nafsu tidak suka sembahyang panjang-panjang. Betul tak? Nafsu tak suka bangun malam. Betul tak? Nafsu tak suka tepat masa. Betul tak? Ramadan, tuan-tuan, mendidik kita menepati masa. Betul tak? Ramadan mendidik kita, tuan-tuan, bangun malam. Nafsu tak suka bangun malam, tuan-tuan. Ramadan mendidik kita baca Quran. Ramadan kita tingkatkan ibadah kita. Kerana apa? Saya nak sebutnya bahawa pahala yang selamat hanya berada pahala bulan Ramadan. Oleh itu, tuan-tuan, gunakan hari-hari yang berbaki kita ni. Sedekah yang paling baik, sedekah mana? Bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, hari yang paling baik, hari Jumaat. Dalam hari Jumaat, dalam waktu yang paling baik, sedekah subuh. Cari yang paling banyak. Lagi. Dan hari terbaik, pahala paling banyak, malam Al-Qadar. 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Kalau lagi ada duit, tuan-tuan sekarang nak pergi haji umur apa? Yang baru dikeluarkan oleh menteri kita apa? 65 tahun kan? Ada harapan tak cik umur 70 tu? Duit ada tak? Tak ada. Tapi jangan tuan-tuan tak pergi. Belum sampai masa ustaz, belum istita'ah. Dah tahu tak boleh, pergi umrah. Pahala seperti itu. Kalau besok mati, lusa mati. Lepas tu tuan-tuan bukan apa pun, kita nak cari pahala. Nak cari pahala 100,000. 100,000 tu bukan senang, tuan-tuan. Pahala 100,000 tu. Tuan-tuan bagi sedekah dekat Bangladesh yang sapu lantai tu 100,000 walaupun serial.
tanah haram. Berpuasa pula, bagi makan buah tamak gadis biji, pahala berpuasa 100,000. Ini peluang kita nak kutip pahala. Dan tuan-tuan, bila sebut Ramadan, tak boleh lari daripada baca Quran. Dan juga saya nak ingatkan, Allah tu Maha Adil tuan-tuan. Dia tuan-tuan, banyak-banyak ibadah yang kita kena menjaga larangan lama bila? Puasa lah. Betul tak? Tuan-tuan kalau semayang berapa lama? 3 minit je kan? Puasa? Daripada pukul apa dia? Daripada pukul 6 tadi sampai 7 sekarang, 7 lebih. Nampak tak? Allah nilai kita waktu tu, ketaatan kita tu. Dia ibadah yang kalau lagi lama tuan-tuan, pahala lagi banyak. Apa lagi tuan amal yang lama? Selain pada puasa. Haji. Haji, bulan haji bermula pada Syawal. Kalau misalnya kata dia niat haji bulan Syawal, nak tunggu 10 Zulhijjah, berapa lama nak jaga larangan ihram? Wih, mengah je. Berpeluh tuan-tuan, daripada Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Wih, 2 bulan lebih je. 2 bulan 10 hari, 2 bulan 13 hari. Tapi tak adalah orang buat. Kalau orang buat biasa, orang Malaysia pergi haji bulan Zulkaidah, betul tak? Tapi macam saya ni, memang kerja pergi haji setiap tahun, tuan-tuan, maka saya bulan besok saya ada kat Mekah masa haji. Masa Syawal. So bila saya buat umrah bulan Syawal, maka umrah tu dah jadi umrah wajib. Dah kira sebagai umrah haji dah tuan-tuan. So saya pergi besok ke Mekah, saya tak ada lagi buat umrah wajib, sebab umrah sunat pula. Umrah 2, umrah 3, umrah 4. Apa kelebihan dia? Tak ada bayar dam. Ada kelebihan dia. Kalau orang yang berbuat umrah, kemudian bulan Syawal, kemudian dia balik ke Malaysia, balik negeri dia, kemudian dia masuk balik, maka jadi haji tamattu', maka dia tak kena bayar dam tamattu'. Itu kelebihan dia pula. Yang ni tuan-tuan cerita dia panjang, ada penjelasan yang lebih lanjut lagi. Jadi apa yang saya nak simpulkan tuan-tuan, kita gunakan ruang-ruang dan peluang-peluang yang ada ni untuk mengutip sebanyak mungkin pahala. Kerana tuan-tuan, kita tengok kita ada orang tuan-tuan berpuasa lagi lama je. Tadi kita puasa berapa jam je? Daripada pukul 6 sampai pukul 7.30. Berapa jam? Berapa jam? 13 jam. Dah. Tuan-tuan pernah puasa kat Europe tak? Saya pernah puasa kat Europe. Masa saya buat masters tu kat Europe, tuan-tuan, sana 4 jam je dia. Yang lain semua puasa. Ya Allah Tuhan, 4 jam. 4 jam nak solat maghrib, 4 jam nak solat isyak, 4 jam nak tarawih, 4 jam nak imsak. Duduk Europe tuan-tuan, waktu dia lah, waktu puasa dia banyak. Orang sana puasa tak? Puasa. Tuan-tuan, kita puasa tak? 13 jam pun dah meleleh helio. Itu dikatakan, sebab tu dia kata wa ana ajzibi, hanya pahala bulan Ramadan saja yang boleh selamatkan kamu untuk kamu persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ucapan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Daerah Yasin yang sudi manggil saya, walaupun saya ingat Jabatan Agama panggil saya dah banyak dah, dan 4 kali batal dah tuan-tuan. Yang ni pun saya takut batal dah. Kan? Yang tu batal, yang ni batal, yang ni batal. Dia batal last minute. Oh, TYT tak boleh turun. Oh, CM tak boleh turun. Oh, tak boleh turun. Batal kan. Jadi saya call malam. Ni jadi tak jadi Melaka ni. Jadi Ustaz, yang Yasin jadi. Yang lain banyak batal. Yang Yasin jadi Ustaz. Sebab yang datang pun kira rakyat kata. Musuh-musuh tak datang. Okey. Ada hikmah dia kan. Dan hikmah yang keduanya, saya boleh balik kampung. Hikmah dia. Balik dari kampung sekarang, kejap tengok rumah. Tak ada orang. Semua dah duduk Kuala Lumpur lah. Jadi, coba terima kasih yang sudah menyebut saya. Dan insyaAllah juga tuan-tuan, saya akan ada program Qiyam terserah saya di Melaka, di Masjid Bukit Baru. Itu hari terakhir saya lah. Dan lepas tu saya akan bergerak ke Mekah, insyaAllah. Dan kami akan buat program baca Quran, tadarus di atas fuk atau atas sutuh Masjidil Haram. Dan dengan jamaah
ramai waktu itu, dan kita akan buat program memberi makan orang berbuka puasa di perkampungan Melayu Ajiat atau Bukit Dua di Tanah Haram Mekah. Kenapa tuan-tuan? Mereka nak mencari kelebihan pahala di Tanah Haram, pahalanya 100,000. Bayangkan kalau buat umrah bulan Ramadan, ya Allah ya Tuhanku. Dalam pakai ihram pula. Satu pahala yang melimpah ruah. Gunakan ruang ini, gunakan peluang ini. Ingatlah tuan-tuan hari-hari berbaki kita. Dan andai kata kita nak buat sedekah, katakanlah mak kita, bapak kita yang dah tak ada tu, kita niatkan untuk dia. Sebab pahala tu selamat. Pahala tu selamat. Sini ada buat tahlil tarawih tak? Ada tak? Ada kan? Bagi nama kat imam nama serai tarawih. Hantar nama 50 orang sekalian bawa. Bagi RM5 tu melampau tu. Yang membaca bagian agak Muhammad bin Jalil, Jalil bin Dolak, Mbok bin Karim, Cik Jah, Cik Nam, Cik Ki. Tengok-tengok bawah, RM5. Itu melampau tuan-tuan. Mentang-mentanglah pahala tu banyak bulan Ramadan, tapi kita gunakan peluang dan ruang ini tuan-tuan untuk mencari pahala sebanyak mungkin. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.